Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat tengah hari semuanya. Pada tengah hari ini menu kami ialah nasi kerabu kuning. Okey, nasi kerabu kuning. Nasi kerabu kuning ini macam biasalah, kuning tu disebabkan oleh kita taruh pewarna. Pewarna kunyit. Kita masukkan kunyit debu sewaktu kita memasak nasi. Okey. Untuk menghasilkan nasi kerabu kuning ini kita mesti ada yang pertama. Ini apa ni? Dipanggil apa ni? Kelapa. Sambal kelapa. Sambal dipanggil sambal. Sambal kelapa yang dibuat daripada kelapa. Ikan bakar. Kelapa kering, kelapa apa? Kelapa digoreng. Kelapa yang digoreng. Kemudian ikan tawa sama ada yang dibakar ataupun yang direbus. Kemudian kita masukkan bawang merah, halia, lada hitam, garam dan gula secukup rasa. Gula Melaka? Dan gula Melaka. Itulah di antara bahan-bahannya. Nanti saya akan tulis nanti di atas video ini. Kemudian bahan yang seterusnya ialah ini apa ni? Ini yang depan. Ya, tumis. Ini tumis. Tumis yang akan diletakkan di atas nasi kerabu ini ataupun nasi ulam ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya ialah seperti yang pertama, Santan. ada santan ya? Santan pekat. Santan pekat, kemudian Bawang merah, bawang putih, halia, serai, sebatang serai. 3 batang serai. Dan asam keping, gula Melaka, dan garam. Ini bahan yang kedua. Kemudian kita tengok bahan yang ketiga. Yang ketiga yang ni. Ini air lada. Air lada ni kita buat dengan menggunakan bahan-bahannya ialah lada besar, lada merah ya, lada besar yang berwarna merah. Ada yang warna hijau, kita ambil yang merah. Kemudian cili padi, asam limau nipis, asam limau kasturi, buah limau kasturi, gula garam secukup rasa. Itu bahan yang ketiga. Dan bahan yang keempat mesti ada ni. Ini tak dapat tidak mesti ada, iaitu budu. Jadi orang Kelantan ni dia tidak dapat dipisahkan daripada budu ya. Orang Kelantan ni membesar dengan budu. Kalau orang Kelantan tu yang tak makan budu tu, itu pelik orang Kelantan tak makan budu. Biasanya orang Kelantan ni daripada kecil memang makan budu, makanan yang dah sebati dengan hidup mereka. Okey, untuk menghasilkan budu ni, kita nak bagi sedap budu ni, kita letak dalam budu ni lada, cili padi, kemudian boleh taruh asam, sama ada asam limau nipis ataupun limau kasturi. Kemudian kita letak bawang merah yang dipotong-potong sikit, kemudian masuk dalam tu. Sedap. Jadi kesemua bahan-bahan tadi, budu, apa ni? Tumis. Ini sambal, air lada, dan ulam. Yang kelima ada satu lagi, ulam. Ini ulaman. Ini ulam yang kita buat sekarang ni, ulam yang mudah untuk mendapatkannya. Mudah kita dapat, yang seperti kobis, mentimun, petai pun dah
tak banyak tu petai. Petai yang kita potong-potong, petai. Paling sedap kena ada serai kayu. Yang biasa kalau nasi kerabu ni nak lagi sedap kena ada serai kayu. Daun serai kayu. Dan serai kayu tu kalau kita Bunga kantan. potong-potong letak dekat dalam nasi kerabu, dia punya aroma tu. Lepas tu Aroma tu memang menyedapkan, daun lagi kesum. menyedapkan nasi kerabu. Daun kesum pun boleh taruh juga, daun kesum, bunga kantan. bunga kantan, Serai dijadikan kayu. ulam-ulaman. Serai kayu yang tu yang paling sedap lah. Kemudian kita taruhlah, biasa kalau saya taruh perencah atas ni, perencah lada hitam, lada hitam. Perencah lada hitam. Untuk nasi kerabu hitam biasanya. Tapi chef kan kata itu untuk nasi kerabu hitam. Kalau untuk nasi kerabu kuning ni Dia tak tak perlu. perlu macam ni saja. Dia perlu sedapnya tumis tu. Dia kata Perlu hasilkan tumis yang untuk sedap. menyedapkan nasi kerabu ni, nasi kerabu kuning ni kena ada Tumis. tumis. Ni tumis. Tumis ni. Tumis tak Kalau tak ada tumis, tak lengkap lah nasi kerabu kuning ini. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Sekarang ini sajalah yang dapat saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 2:30 petang. Kami baru nak makan tengah hari. Makan nasi kali kedua. Tadi dah makan pagi, dah sarapan pagi. Ini kali kedua. Okey tuan-tuan, puan-puan, jemput semua makan.